Assalamualaikum murid-murid. Okey, hari ni Cikgu Hasif akan mengajar kamu semua secara atas talian kerana kita berada dalam masalah COVID-19. Okey. Jadi sebelum kita memulakan proses pembelajaran kita, marilah kita tadah tangan. Tadah tangan. Okey. Dan kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kamu semua pun baca doa tau. Barulah berkat kita punya pembelajaran. Okey. First kali cikgu nak tanya kat kamu semua sihat ke tak? Kalau sihat, alhamdulillah. Kalau kurang sihat, maka cikgu doakan kamu semua supaya diberi kesihatan lah, supaya sembuh. Okey? Nanti kalau dah habis semua ni, kamu semua dapat kembali ke sekolah. Alhamdulillah. Okey. Jadi hari ni cikgu nak bagi teka-teki lagi. Okey? Teka-tekinya, cikgu nak tanya tentang kamu semua tahu tak tentang perjanjian? Promise, perjanjian. Promise. Okey. So, cikgu nak bagi teka-teki. Kamu semua tahu kan perjanjian kan apa kan? Jadi dalam Islam, dalam agama Islam, ada perjanjian apa di dalam agama Islam? Cikgu nak bagi teka-teki. Di dalam agama Islam, kita ada perjanjian apa? Cikgu bagi masa kamu semua 10 saat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tet. Kau semua dapat tak jawapan dia? Tak dengar lah. Memanglah tak dengar. Okey, tak apa. Nanti kalau kamu tahu jawapan dia, cikgu nak kamu komen dekat bawah dulu. Okey? Komen jawapan dia. Okey, cikgu bagi tahu jawapan dia. Jawapan dia adalah Perjanjian Hudaibiyah. Siapa yang betul? Tanya. Good. Okay. So, kita masuk ke pembelajaran kita yang pertama. Apa itu Perjanjian Hudaibiyah? Perjanjian Hudaibiyah tu apa? Siapa yang cipta? Kenapa dia terjadi? Kita pergi kembali. Macam mana? Apa itu Perjanjian Hudaibiyah? Okey. Perjanjian Hudaibiyah itu adalah sebelum kita teruskan kepada apa itu Hudaibiyah, apa itu Perjanjian Hudaibiyah, cikgu nak kamu semua buka buku Pendidikan Islam tahun 6. Cikgu nak kamu buka muka surat 136. 136. Okey. Sudah? Siapa yang belum ambil buku tu cepat-cepat. Kita nak belajar. Okey. Jadi dengar ya anak murid. Jadi Perjanjian Hudaibiyah ni dinamakan atas sebab ada satu tempat tempat termeterainya lah janji perjanjian ini. Okey, jadi perjanjian ini berlaku di tempat yang dinamakan Hudaibiyah. Jadi terjadilah nama perjanjian itu adalah Perjanjian Hudaibiyah. Sebelum cikgu memulakan, marilah kamu semua nak dengar tak? Cikgu cerita tentang latar belakang peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Jadi hari ni cikgu akan ceritakan. Okey, kamu semua dengar Okey.
pada suatu hari Nabi Muhammad SAW telah bermimpi mengunjungi Masjidil Haram, bercukur dan menggunting rambut bersama-sama dengan para sahabat. Baginda menceritakan mimpi tersebut kepada kaum muslimin. Lalu mereka membuat persiapan menunaikan umrah dan berangkat ke Mekah pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Okey. Mereka membawa haiwan ternakan bersama-sama untuk disembelih di Baitullah. Bilangan mereka seramai berapa orang? Seramai 1,400 orang. Okey. Apabila tiba di Zulhulaifah, Nabi dan kaum muslimin berihram umrah. Okey. Sesampainya baginda di Zulhulaifah, baginda terus melaksanakan ihram. Itu yang pertama baginda laksanakan bersama 1,400. Okey. Nabi Muhammad SAW mendapat berita bahawa musyrikin Quraisy di Mekah sedang bersiap sedia untuk memerangi dan menghalang rombongan baginda. Oleh itu, baginda memilih jalan yang jarang dilalui orang ramai untuk sampai ke Mekah. Mereka terpaksa melalui jalan yang berliku-liku di celah-celah bukit untuk pergi ke Mekah. Okey. Jadi Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar berhenti di Saniyatul Mirar, berhampiran dengan Hudaybiyah. Apabila unta baginda yang bernama Al-Qaswa tidak mahu meneruskan perjalanan, di sini baginda dikunjungi Budail bin Warqa Al-Huzai. Nama dia Budail bin Warqa Al-Huzai, yang bertanyakan bertujuan baginda ke Mekah. Baginda menegaskan tujuan mereka semata-mata untuk menunaikan umrah, menunaikan ibadah umrah. Kemudian musyrikin Quraisy menghantar beberapa utusan lagi, antaranya Urwah bin Mas'ud, untuk berunding dengan Nabi. Urwah meyakinkan musyrikin Quraisy tujuan baginda ke Mekah hanya untuk menunaikan umrah. Okey. Dan sebenarnya musyrikin Quraisy dia merasakan yang diingatkan kaum muslimin ni datang untuk berperang. Dia risau ancaman, dia risau perkara-perkara tu. Jadi dia pergi terus berjumpa. Okey, jadi masa tu baginda ucapkan, baginda memberitahu hanya datang ke Mekah hanya untuk menunaikan umrah. Kemudian baginda memerintahkan kaum muslimin bertahlul dengan menyembelih haiwan ternakan mereka dan bercukur rambut. Ni rambut ni dicukur. Tapi masa tu pakai pencukur lah. Cikgu tak pasti pakai pencukur ataupun gunting, tapi masa dicukur rambut bagi kosonglah rambut. Okey, sebab tu dia bertahlul. Okey. Kemudian baginda memerintahkan kaum muslimin bertahlul dengan menyembelih haiwan ternakan mereka dan bercukur rambut. Para sahabat yang sedang berduka cita kerana hasrat mereka untuk masuk ke Mekah dihalang musyrikin Quraisy, hanya berdiam diri. Itulah, kaum muslimin hanya berdiam diri lah. Sedih kerana tidak dapat menjalani ibadah umrah. Okey. Akhirnya isteri baginda yang bernama Ummu Salamah mencadangkan agar baginda melakukan tahallul terlebih dahulu. Apabila kaum muslimin melihat baginda bertahallul, maka mereka pun ikut bertahallul sekali. Okey. Selepas itu, apabila tersebar berita tentang Bai'atul Ridwan, musyrikin Quraisy berasa gerun dan mahu perjanjian damai dibuat. Suhail bin Amru pula diutuskan untuk berunding dengan kaum muslimin. Maka termeterailah perjanjian Hudaybiyah secara bertulis. Setelah baginda bersetuju dengan syarat yang dikemukakan, Nabi Muhammad SAW meyakinkan para sahabat bahawa ini ialah perintah Allah dan Allah tidak akan mempersia-siakan mereka. Okey? Faham kat situ? Jadi dekat sini termeterailah perjanjian Hudaybiyah. Okey. Baginda mengutuskan Saidina Osman bin Affan untuk berunding dengan musyrikin Quraisy, tetapi beliau telah ditahan lalu tersebar berita beliau dibunuh. Apabila mendengar berita tersebut, baginda mengajak kaum muslimin berbai'ah untuk bersama-sama mempertahankan hak dan kesucian Islam.
ikrar tangan serta yang dinamakan Bai'atul Ridwan berlaku di bawah sepohon pokok. Okey, di bawah sepohon pokok, sebatang pokok. Selepas itu kaum muslimin mendapat berita bahawa Sayyidina Osman tidak dibunuh. Alhamdulillah. Sekarang ni kita masuk pada isi perjanjian Hudaibiyah. Okey? Isi perjanjian Hudaibiyah. So dekat sini kita ada 5 isi perjanjian Hudaibiyah. Okey, 5 isi. Perjanjian Hudaibiyah yang pertama, genjatan senjata selama 10 tahun. Okey. Jadi selama 10 tahun tidak ada peperangan. Tak ada yang gunakan pedang, tidak boleh menggunakan kapak, tidak boleh menggunakan apa-apa sajalah senjata selama 10 tahun. Okey. Kedua, orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu. Jadi, masa baginda pergi ke Mekah, ingin melakukan ibadah umrah, masa itu telah termeterai perjanjian Hudaibiyah. Masa tu, dalam perjanjian tu tulis, dia cakap orang Islam tak boleh pergi menunaikan umrah pada tahun itu. Dia tak boleh. Dia tak boleh. Okey. Tapi jangan risau, ada sebab dia. Okey. Mari kita tengok isi yang ketiga dahulu. Kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan pihak yang lain. Maksudnya, walaupun dia orang terikat, walaupun kaum muslimin Madinah dengan kaum musyrikin Quraisy terikat dengan perjanjian, okey, mereka boleh buat perjanjian dengan negara-negara lain seperti negara Syam. Okey. Jadi di situ. Iaitu yang keempat, orang Quraisy Mekah yang datang kepada pihak Nabi SAW tanpa kebenaran walinya, walaupun telah memeluk Islam, hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya. Okey. Jadi kat sini kan, orang Quraisy Mekah kan, dia pergi ke orang Quraisy yang ingin memeluk Islam, memeluk agama Islam, telah pergi berjumpa Nabi. Okey. Masa tu dia pergi dengan sendiri, tanpa kebenaran oleh walinya, tanpa kebenaran oleh ibu dia, tanpa kebenaran oleh ayah dia, tanpa kebenaran oleh penjaga dia. Okey, hendaklah dipulangkan balik kepada kaum Quraisy. Hendaklah dikembalikan balik kepada kaum di Mekah. Okey? Yang kelima, sesiapa yang daripada pihak Nabi Muhammad SAW yang datang kepada pihak Quraisy, yang maksudnya yang pergi kepada pihak Quraisy, tidak akan dipulangkan. Nampak tak kat situ? Di dalam perjanjian ni, dalam isi perjanjian ni, kita nampak ada dua benda. Orang Mekah yang pergi ke Madinah perlu dipulangkan balik. Orang Madinah yang pergi ke Mekah tidak boleh dipulangkan balik. Nampak tak? Kalau kita tengokkan dekat sini, nampak macam tidak adil. Betul tak? Betul tak anak murid? Kalau kau nampak macam tidak adil, tapi jangan risau, ada kesan dia. Okey. Mari kita teruskan dengan kesan-kesannya. Okey. Kesan yang pertama, okey, pertumpahan darah dapat dielakkan dan penyebaran dakwah dapat dilakukan secara terang-terangan tanpa halangan. Okey. Maksudnya, dekat sini genjatan senjata selama 10 tahun telah ditemeterai kan. Okey, dalam perjanjian itu ada genjatan senjata selama 10 tahun. Jadi, pertumpahan darah dah tak ada lah. Maksudnya tak ada orang nak membunuh, tak ada orang nak berperang lagi sebab dah tak boleh guna senjata. Nampak tak ke situ? Maksudnya kita dapat mengelakkan pertumpahan darah. Okey. Kesan yang kedua, keazaman kaum muslimin semakin kukuh untuk kembali ke Mekah menunaikan umrah. Okey. Maksudnya walaupun kalau kita tengok orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun pertama. Okey, tapi kalau kita tengok walaupun tahun pertama tak dapat, dia orang berazam kan, dia punya semangat lagi kuat, lagi tinggi. Dia orang tak jatuh. Jadi semangat dia orang lagi tinggi untuk menunaikan umrah pada tahun berikutnya. Alhamdulillah. Okey. Yang ketiga, Nabi mengambil peluang menjalinkan hubungan dengan negara dan kabilah Arab yang lain. Okey. Jadi dekat sini, okey, di dalam perjanjian tu, setiap negara
boleh bebas, boleh membuat perjanjian dengan negara-negara lain. Jadi pada masa itu Nabi Muhammad SAW, okey, dia mengambil peluang, okey, dia menghubungkan, dia membuat, kalau orang kata hubungan diplomatik, dia membuat hubungan diplomatik dengan kabilah-kabilah Arab dari negara-negara yang lain. Okey, nampak tak bijaknya Nabi Muhammad SAW dekat situ. Okey. Yang keempat, orang Quraisy peluang menyebarkan Islam melalui muamalah antara orang Islam dengan bukan Islam di Mekah. Okey. Kalau kita tengok dekat isi perjanjian tu, orang Madinah, orang Quraisy Mekah yang pergi ke Madinah, yang pergi ke Nabi Muhammad SAW, perlu dipulangkan ke negeri Mekah, ke orang Quraisy balik. Perlu dipulangkan balik. Okey. Kalau kita nampak dekat situ, orang-orang yang dah datang, yang dah memeluk Islam, dia pulang balik ke negara asalnya, dia boleh menyebarkan dakwah di situ. Jadi kat situ kita dah dapat sebarkan agama Islam. Okey. Yang kelima, yang terakhir tadi, semakin ramai penduduk Mekah memeluk Islam. Okey. Kalau orang dah ramai pergi ke Mekah, orang yang kaum Quraisy yang pergi ke Nabi Muhammad SAW, dan dikembalikan semula ke negeri Mekah. Jadi apabila dia berdakwah, orang Islam dekat Mekah akan bertambah ramai. Okey. Jadi itu 5 adalah kesan-kesan yang terjadi apabila perjanjian Hudaibiyah dilaksanakan. Telah berakhirlah pembelajaran kita. Tetapi cikgu ada sediakan kamu semua soalan untuk dijawab. Jadi soalan kamu boleh klik link di bawah. Di bawah ni ada link. Okey. Jadi dekat link kat bawah ni kamu klik, kamu tuliskan nama penuh. Okey, nama penuh, dan kamu jawab soalan. Sesiapa yang dapat jawab soalan, maka dekat dalam tu dia ada hadiah. Tengok berapa markah tertinggi yang anak murid cikgu ni boleh dapat. Mari kita tengok. Okey, jadi telah berakhirlah sesi pembelajaran atas talian kita. Okey, jadi cikgu harap kamu semua dapat kekal sihat. Okey, dengar cakap mak ayah. Okey, jangan nakal-nakal. Okey, InsyaAllah selepas semua ini berakhir, kita kembali ke sekolah. Okey, marilah kita tamatkan pembelajaran kita dengan tasbih kifarah dan wasratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Okey. Assalamualaikum murid-murid, jumpa lagi.